tafsir Ya ayyuhallazina amanu sampai kepada kita Ya ayyuhallazina amanu yang ke-8 pada pagi ini insya-Allah, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Surah Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari Minggu, hari nisfu Sya'ban, dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kita dengan tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita pada pagi ini insya-Allah akan meneruskan tafsir kita Ya ayyuhalladzina amanu. Tafsir kitab tafsir Ya ayyuhalladzina amanu sampai kepada kita Ya ayyuhalladzina amanu yang ke-8 pada pagi ini insya-Allah, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Surah Al-Baqarah ayat 264. Tuan-tuan, kita dah habis 7 daripada Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan Allah kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ada dalam Al-Quran banyak. Dan bila dia panggil kita Ya ayyuhalladzina amanu tu, makna ada kerja atau ada larangan yang dia suruh atau ada larangan yang dia larang. Itu kena bagi perhatian. Dan surah Al-Baqarah ni surah yang turun di Madinah. Maka banyak perintah-perintah yang larangan-larangan yang Allah SWT sampaikan kepada kita hamba-hambanya. Jadi ayat yang ke-264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu menghilangkan, membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ngungkitnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu jadilah ia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu maksud ayat 264. Maka tajuk dia, apa yang kita boleh tangkap daripada ayat ini. Maka kita buh tajuk ayat ni ialah bicara berkaitan pahala bersedekah dan etika, adab etika ketika mengeluarkannya. Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur. Lah ni tuan-tuan, banyak kami gerakan Islam, termasuklah gerakan Islam yang baru yang Ustaz duk tubuh lah ni, Du'at Al-Falah, iaitu satu gerakan untuk menggerakkan para pendakwah ni. Banyak duk refer tafsir Muhammad Tahir Ibnu Ashur. Nama tafsir dia pun bagus tuan-tuan, nama dia. Dia buat tajuk At-Tahrir wa Tanwir. Nama tafsir dia tu, pembebasan dan pencerahan. Apa tafsir dia bagus, tajuk baru tu. Mana Quran ni nak membebaskan kita dan nak mencerahkan kita. Itu dipanggil tafsir dia, At-Tahrir wa Tanwir. Maka tuan-tuan, Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur, atau dipanggil tafsir Ibnu Ashur ni, dia tuan-tuan menyatakan bahawasanya setiap perintah Allah itu kalau tidak dilaksanakan dengan etika, dengan adab, dengan akhlak, Tuhan tak terima. Hang lempak bagi ke orang miskin 1,000,000, 1,000,000,000, tapi dengan riak, dengan mengungkit, dengan sum'ah, Tuhan tak terima. 1,000,000,000 pun hang bagi, 1,000,000,000 hang bagi, Tuhan tak terima. Tuhan tak teringin pun, tak bulak pun, pasal tak ada adab, pasal tak ada akhlak. Sebab dia kata maqasid, dia ni lebih kepada, tuan-tuan, tafsir dia lebih kepada maqasid Ibnu Ashur ni. Sebab dia kata maqasid setiap perintah Allah, setiap suruhan Allah, setiap larangan Allah bermaksud, berobjektif kepada akhlak. Dia suruh kita semayang, sebenarnya dia nak bentuk akhlak. Dia suruh kita puasa, dia nak bentuk akhlak. Dia nak suruh kita zakat. Setiap hukum syarak, tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang Allah Ta'ala syarakkan kepada kita, yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, dia kata maksudnya yang tertinggi, maqasid yang tertinggi ialah pembentukan akhlak, kemuncak. Sebab tu dia kata kalau puasa la'allakum tattaqun, haji pun takwa, puasa pun takwa, zakat pun takwa, solat pun takwa. Kalau tak ada takwa, tak ada akhlak, tak ada etika, Tuhan tak terima. Semayang pilah lebam dai pun Tuhan tak terima. Puasa kita hebat pun tak jaga akhlak, Tuhan tak terima. Zakat kita banyak pun kalau tak bagi dengan etika, tak bagi dengan adab, tak bagi dengan akhlak, bagi dengan menyombong, bagi dengan samsing, Tuhan tak teringin sikit pun apa yang kita bagi tu. Tapi dia nak kita bagi dengan penuh
rasa tawaduk, merendah diri, jangan riak. Tuan-tuan, tu saja. Jadi, tuan-tuan ni yang kata tafsir Ibnu Ashur. Ni. Tuan-tuan dia punya tak sampai. Helikopter ni tak sampai dia punya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, matlamat daripada sedekah, zakat, ayat ni bagi tahu etika adab mesti dijaga. Kalau tidak, batal pahala. Kalau tidak dijaga, banyak pun kuantiti yang kau berikan, tetapi tidak jaga dari sudut akhlak, Tuhan tak terima. Tuhan kata dalam ayat ini, etika dia nombor satu, jangan mengungkit-ungkit. Nombor dua, jangan menyakiti hati perasaan orang yang menerima. Dua-dua ni tuan-tuan, mengungkit-ungkit ni pun menyakitkan hati orang yang menerima. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala tambah lagi, jangan menyakiti. Menyakiti hati orang yang menerima atau menyakiti fizikalnya. Bagi kat dia, pukul dia dulu, sepak dia dulu, habis tu bagi. Tak boleh. Itu tak ada etika, tak ada adab, tak ada akhlak. Ni maka sebab itu tuan-tuan, setiap perkara yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintah, semuanya ada di sana akhlak dan etikanya. Maka sebab itu tuan-tuan, akhlak mesti dijaga dalam setiap ibadat kita tuan-tuan. Itu matlamat dia. Maka ayat ini, terus tuan-tuan, penjelasan kepada 264 ayat surah Baqarah ini ialah Allah SWT menyeru kepada hamba-hambanya yang beriman dan memperingatkan mereka supaya tidak mensia-siakan pahala sedekah, iaitu dengan menampakkan kelebihan yang mereka miliki di hadapan orang-orang yang memerlukan, sehingga boleh menyakiti hati mereka. Tunjuk ke belagak kaya, belagak hebat, belagak mewah, sampai dia kata boleh menyakiti hati mereka yang menerima. Mereka menginfakkan hartanya dengan tujuan mencari populariti dan pujian orang lain. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi orang yang duk merak, duk megah, duk belagak, duk tunjuk hebat, tunjuk kaya, nak cari populariti, bukan infak kerana Allah, mereka ini sebenarnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Tidak beriman kepada hari akhirat. Keadaan orang yang mempamerkan infaknya itu diumpamakan seperti batu halus yang berdebu, lalu hujan lebat membasahinya sehingga hilanglah debu yang menempel pada batu itu. Sebagaimana hujan lebat dapat menghilangkan debu dari batu halus itu, begitulah pula keadaannya apabila sedekah disertai dengan menyakiti perasaan si penerima dan riak, maka pahalanya akan hilang. Dengan demikian, orang yang mengeluarkan sedekah itu tidak dapat mengambil manfaat apapun dari sedekahnya. Inilah sifat orang kafir. Allah SWT sebut, kerana itu jauhilah. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membawa kaum kafir menuju kebaikan dan petunjuk. Jadi tuan-tuan, etikanya, adabnya, akhlak ketika kita bersedekah, jangan riak, jangan sombong, jangan angkuh, jangan belagak, jangan takabur. Semua penyakit-penyakit hati itu jangan kita bawa ketika kita bersedekah, kerana ia bercanggah dengan etika. Dengan etika. Maka tuan-tuan,
Dia balik kepada soal hati juga dalam bab sedekah ni. Kalau nak bagi, Allah Ta'ala terima. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak terima. Maka sebab itu, nawaitu pembentukan dan pembinaan hati itulah tamadun yang Nabi bina, tuan-tuan ni. Satu agama kita, agama Islam yang Nabi bawa ni, dia bukan hanya berbentuk amalan-amalan yang bersikap luaran, tetapi sebenarnya ia adalah merupakan pembentukan dalaman, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, satu wawancara Dr. Mahathir, orang tanya dia, siapa idola dia? Dia jawab mudah, dia kata Nabi Muhammad, Rasulullah. Orang tanya pasal apa? Tun bagi tahu, dia kata, kerana Nabi Muhammad berjaya mengubah manusia, dia kata, dalam tempoh yang singkat. 23 tahun Nabi diberi mandat oleh Allah sebagai Rasul, mengubah dunia, mengubah manusia itu, kemanusiaan, tamadun kemanusiaan itu dibina oleh Nabi dalam tempoh 23 tahun, merubah manusia tu. Dia kata bukan senang, dia pegang 22 tahun, 22 bulan. Kan boleh berubah apa pun ni. Tapi Nabi, dia kata dalam tempoh 23 tahun berjaya membuat perubahan manusiawi, mengubah sifat manusia. Dalaman itulah maksudnya syariat kita, Islam itu sendiri, kita nak faham tu apa dia. Sebab tu Nabi bagi tahu Islam tu ialah salam, sejahtera. Sejahtera dengan Allah, sejahtera dengan manusia, sejahtera dengan alam, sejahtera dengan binatang, sejahtera, damai dengan semua, rahmah dengan semua. Iaitulah dipanggil dinus salam. Al-Islam dinus salam. Agama Islam itu agama yang sejahtera, agama yang damai. Sebab itu Ustaz sebut, kita orang Islam ni penebar kepada kedamaian, penebar kepada kesejahteraan, ejen. Bukan penebar roti canai saja. Pagi-pagi ni penebar roti canai. Maka tuan-tuan, jangan buat main lah. Kalau siapa pergi duduk melancong di tempat yang tak ada roti canai, dia balik main dia rindu kat roti canai tu, yang kata penebar roti canai. Yang Ustaz duk tengok yang duk petebak roti canai ni, yang syoknya, tak ada orang lain Melayu dengan mamak India. Cina tak apa ada yang tebak roti canai. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Datuk Badri Shah dia kata apa? Tak tahu, dia buat satu, dia kata cuba tengok di Malaysia, dia kata di mana pun jarang kita tengok orang Cina jadi tukang tebak roti canai. Dia pun tak tahulah, tak ada kemahiran, dia pun tarik kot. Dia pun bukan roti canai. Penebak kesejahteraan kita, maknanya bersedekah pun dengan sejahtera, bersedekah dengan rahmah, bersedekah, memberikan infak, memberikan zakat dengan hati yang rendah diri, dengan hati yang tawaduk, dengan hati yang rahmah, yang kasih sayang, bukan bagi dengan penuh rasa sombong, angkuh, belagak. Tuhan tak terima. Itulah kata Ibnu Ashur, maqasid setiap amalan kita, perintah Allah, syariat Allah, maksud yang tersirat daripada syariat itu ialah akhlak. Tidak ada satu perintah Allah pun yang kita disuruh buat tanpa akhlak. Semuanya dengan akhlak. Sebab tu siapa buat tanpa akhlak, Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tu cerita dia. Jadi hari ini tak boleh panjang tuan-tuan, kena pendek saja. 7 suku Ustaz nak monti dah. Pasal Ustaz nak kena pi Ipoh. Ada
forum kami buat tuan-tuan Du'at Al-Falah ni, festival ummatik, festival ummah, termasuk lagi nak bercakap tuan-tuan berkaitan dengan keluarga, nak membangun, membangkitkan nahdah ummah. Dia bermula dengan nahdah usrah, membangunkan umat. Dia kena membangunkan keluarga dulu. Keluarga kita nak bangun macam mana ni? Anak-anak pinak kita nak bangun macam mana, nak bagi mereka macam mana berjaya, bukan saja akademik, berjaya dari sudut keseluruhannya, syakhsiyah, akhlak yang Ustaz duk sebut dalam sedekah ni pun kena ada akhlak. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang ni nak membangunkan umat, kena bangunkan dulu keluarga. Nak bangunkan keluarga, kena bangunkan individu. Suami, isteri, kena bangunkan dulu. Kena bagi tahu tanggungjawab mereka masing-masing. Maka tuan-tuan, tu etika dia, jaga. Yang Ustaz duk tekan dan sampaikan mesej, duk berulang-ulang habaq, setiap amalan, setiap ibadat, setiap syariat, maksud tertinggi daripada perintah itu ialah akhlak. Akhlak. Nah, sebab tu yang kadang orang semayang dia tak faham maksud tujuan semayang tu. Dia semayang tapi tak ada akhlak. Semayang rajin tapi tak berakhlak. Nah, itu yang tak capai hakikat sebenar tujuan Tuhan hadirkan kita ke muka dunia ni, ke dunia ni, tak sampai mesej. Tujuan dia apa dia? Hadirkan kita ke dunia penebar kedamaian, ejen kesejahteraan. Semayang rajin, pukul orang sampai mati. Pukul itu pula pukul orang Islam. Tengok orang Islam, dia boleh gamak, bunuh, boleh pukul sampai mati. Hang Islam apa? Kita tengok orang Islam salah tengah mana pun ada kasih, sayang, sebab dia orang Islam. Bukan nak sorak, bukan nak hura-huri bila dia kena musibah. Bukan nak syok tepuk bila seorang Islam tu kena musibah, kena benda buruk. Semalam Ustaz mengajak di Kingarara, tuan-tuan, tajuk ni panjang lebar malam nisfu Sya'ban. Ustaz tekankan ialah malam nisfu pun tak jadi apa kalau kita duk berkelahi, duk bermusuh, duk berdendam. Hamai pilah malam besar mana pun, Tuhan tak pandang kita kalau duk dalam keadaan bergaduh berkelahi ni. So duk belagak sangat, Tuhan tak pandang. Semayang banyak mana pun malam nisfu, puasa siang hari nisfu, tapi hati itu penuh dengan dendam, kesumat, benci kepada sesama Islam, tak mencapai maksud Islam itu sendiri. Mengajak tentang kadang Islam, dialah paling hati paling benci sekali kepada orang Islam yang tak ikut dia. Maka tuan-tuan, apa benda tu kata Islam yang kita bawa ni mesti refresh balik. Kena tekan akhlak tu sebenarnya. Sebab tu Ustaz sebut tuan-tuan, Nabi sebelum dia bawa syariat, sebelum dia bawa akidah, dia bawa akhlak. Masa dia kanak-kanak, dia digelar Al-Amin, dia amanah. Dia bawa akhlak dah, jujur. Dia tak bawa lagi akidah, dia tak bawa lagi syariat. Dia bawa akhlak dulu. Hak tu sebenarnya paling panjang dalam perjuangan Nabi. Pembentukan akhlak tu yang paling tinggi. Nah, sebab tu ni ayat kita baca 264 ni pun Allah nak bentuk akhlak kita dalam bersedekah. Membentuk akhlak kita ketika infak. Jangan ada sombong ketika memberi. Jangan ada belagak, angkuh, ego ketika
memberi. Itulah kesimpulan dia. InsyaAllah nanti kita sambung dalam pertemuan kita yang akan datang, tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'la wa'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.